Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim kita. Ya, masih lagi kita dalam surah Taha. Mungkin lagi satu kali ataupun dua kali pertemuan, maka kita akan tamatkan surah Taha ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan mula dengan ayat yang ke-122. Ya, ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Tsumma, kemudian, ijtabahu rabbuhu, Tuhannya, iaitu Tuhan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebab kita cerita tentang Nabi Adam. Kalau kita lihat, ya, pada kuliah yang lepas kita telah membincangkan tentang kisah Nabi Adam. Ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang kisah Nabi Adam. Jadi kata Allah Ta'ala, kemudian Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah memilihnya, iaitu memilih Nabi Adam alaihissalam, fataba alaih. Lalu dia, iaitu Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah menerima taubatnya. Wahada, dan Allah Ta'ala telah memberikan hidayah, petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi di sini ada tiga perkara. Pertama, ijtaba, iaitu pilih. Yang kedua, taba alaih, iaitu menerima taubat. Yang ketiga ialah hada. Jadi apa maksud ijtaba? Sebelum ni tadi kita telah sebutkan, maksudnya ialah memilih. Memilih. Jadi memilih di sini ada beberapa tafsiran ulama. Ya, ada beberapa tafsiran ulama. Kalau mengikut Syekh Tantawi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan Allah Taala memilih Nabi Adam alaihissalam dalam ayat ni ialah, maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam itu dekat dengan Allah. Mendekatkannya kepada Allah. Maknanya mendekatkannya kepada rahmat, ihsan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam tafsir Qurtubi ada dinukilkan bahawa ada ulama berpandangan bahawa ijtabah, tak silap saya, yang berpandangan itu ialah Imam Abu Bakar Ibnu Furaq, salah seorang ulama Asy'ariyah juga, ya, Ibnu Furaq. Beliau dan juga mungkin yang lain pun ada juga mengatakan bahawa memilih di sini maksudnya ialah memilihnya sebagai nabi. Memilihnya sebagai nabi, maknanya sebelum itu bukan nabi. Sebab itu Imam Ibnu Furaq berpandangan bahawa apa yang Nabi Adam AS buat, iaitu makan buah khuld itu, ataupun buah, kita kata orang Melayu panggil buah khuldi itu, memang satu kesalahan. Tetapi kesalahan itu dibuat sebelum dilantik menjadi nabi. Ada ulama berpandangan begitu. Tetapi yang biasa pendapat yang biasa kita amalkan ataupun kita pegang di Malaysia ni ialah nabi-nabi ni memang sebelum atau selepas memang mereka ni terpelihara daripada dosa. Jadi kita memahami ayat ataupun kisah tersebut dengan makna bahawa Nabi Adam AS sebenarnya tidak berdosa.
Cuma Allah Ta'ala kata Nabi Adam AS tu telah melakukan maksiat. Dinamakan maksiat itu kerana melihat kepada kedudukan Nabi Adam yang tinggi. Orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, kesalahan-kesalahan yang kecil pun dianggap maksiat. Berbeza dengan orang-orang awam yang lain. Ya. Tapi kalau mengikut Imam Ibn Furaq, ijtaba itu maksudnya ialah memilihnya menjadi Nabi. Memilihnya menjadi Nabi. Jadi bermula daripada saat itu maka maksum. Nabi Adam AS itu maksum, tidak melakukan dosa. Sebelumnya kata beliau dan juga yang sealiran yang sama pendapat dengan beliau, sebelum itu, sebelum Allah Ta'ala pilih dia menjadi Nabi, maka tak mustahil dia melakukan dosa. Itu salah satu pendapat lah, kita hanya cerita saja pendapat. Kemudian fataba alaih, menerima taubat. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita kena bezakan di antara taba alaih dengan taba ilaih. Kalau taba alaih maksudnya menerima taubat. Tapi kalau taba ilaih maksudnya bertaubat. Jadi jangan kita tengok taba bertaubat, alaih ke atasnya. Jangan kita terjemah secara harfi macam tu. Ya, nanti dia akan lari makna. Dia kena rangkumkan sekali, ya, ala ke ila. Dua-dua tu kena pasangkan dengan taba itu, kemudian baru dia akan bentuk satu makna. Jadi taba maknanya memang bertaubat, tapi tengok selepas dia apa? Taba alaih ke taba ilaih. Di sini taba alaih. Jadi maknanya menerima taubat. Bukan hanya bertaubat. Allah nak bertaubat apa? Kita lah manusia yang bertaubat. Jadi Allah dia taba alaih. Kalau kita kata atubu ilaih. Sebab tu kita kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bukan wa atubu alaih. Salah. Makna dia dah lain. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dalam surah ni tak dinyatakan, ya, bagaimana Allah Taala menerima taubatnya dan sebagainya. Tetapi dalam surah yang lain, ya, iaitu surah Al-A'raf ayat 23, Allah Taala menceritakan bahawa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam AS ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah Taala mengatakan fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ya, Allah Taala menerima kalimat-kalimat daripada Tuhannya. Lalu Allah Taala pun menerima taubatnya. Kalimat-kalimat daripada Tuhannya itu dalam tafsir menyebutkan bahawa maksudnya ialah doa tadilah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Maknanya dengan perantaraan doa itulah Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, Qala hbita minha jami'a. Qala hbita minha jami'a. Allah Ta'ala berfirman, ihbita, turunlah kamu berdua, minha, daripadanya, iaitu daripada syurga, jami'an, bersama-sama. Maknanya selepas Allah Ta'ala terima taubat itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam AS dan Sayyidatina Hawa. Ya, jadi perintah turun ini Allah Ta'ala kata ihbita, turunlah kamu berdua. Dua orang. Dua di sini pun ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan dua di sini, turunlah kamu berdua, maksudnya Adam dengan Hawa. Tapi ada juga pandangan yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi, yang dimaksudkan dengan dua ni ialah Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Sebab sebelum mana kita belajar sebelum ni, Allah Ta'ala kata ini Iblis ni adalah musuh kamu. Jadi Iblis pun ada dalam cerita tu. Jadi bila kata turunlah kamu berdua, kamu dan Iblis maksudnya. Ada pandangan berkata begitulah, kan? Tapi tak apalah. Orang yang berpandangan bahawa ihbita itu ialah perintah turun kepada Adam dan Iblis, tidaklah menafikan Hawa itu turun sekali. Sebab Hawa itu dia ikut Adam. Dia turunlah juga. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala kata qala bitu, jamak pula. Tadi ihbita, dua. Ada ayat yang lain seperti ayat dalam surah Al-A'raf ayat 24, ihbita qala bitu.
qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu semua. Ihbitu ni paling kurang 3 orang. Kalau 3 orang lagi jelas lah. Adam, Hawa, Iblis. Ya. Dan kalau ikut Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, kalau ayat yang qala bitu itu, turunlah kamu semua. Kamu yang ramai. Itu kata Syekh Tantawi, maksudnya termasuklah Adam, isterinya dan juga zuriat-zuriat keturunannya pun sama. Ya, dihukum oleh Allah Ta'ala, ditetapkan oleh Allah Ta'ala supaya tinggal di bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu adalah musuh kepada sebahagian yang lain. Ya, maksudnya Nabi Adam alaihissalam dan zuriatnya menjadi musuh kepada iblis dan juga zuriatnya. Jadi iblis ni ada zuriat ke tidak? Ada. Iblis ni ada zuriat, iaitu syaitan. Syaitan itulah zuriatnya. Macam mana dia beranak? Ini kita dah pernah sebut sebelum ni. Kan? Jadi tak perlu kita bincang lagi lah. Adalah pendapat-pendapat ulama berdasarkan riwayat-riwayat tertentu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan apa? Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian daripada kamu adalah musuh kepada sebahagian yang lain. Sebahagian daripada kamu adalah musuh kepada sebahagian yang lain. Jadi bukan sahaja Nabi Adam alaihissalam dan juga iblis bermusuhan, bahkan kita anak cucu Nabi Adam juga bermusuhan dengan anak cucu cicit iblis. Ya, sebab itu kita tak boleh berkawan ataupun menjadikan dia sebagai teman dan sebagainya. Tak boleh. Allah Taala kata ba'dukum li ba'din adu. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kemudian fa imma ya'tiyannakum, kemudian jika datang kepada kamu minni, daripada aku, huda, suatu petunjuk, faman, maka sesiapa, ittaba'a, yang mengikuti hudaya, petunjukku, fala yadhillu, maka tidaklah dia sesat, wala yashqa, dan tidak juga dia menderita azab sengsara. Dia tidak akan menderita di azab. Ya, Allah Ta'ala berikan panduan. Maknanya kata, kamu dah turun ke bumi dan zuriat-zuriat kamu nanti akan berhadapan dengan anak zuriat iblis juga. Maka kamu kena jadikan mereka musuh, itu pertama. Yang kedua ialah panduan yang diberikan, kita anak cucu Nabi Adam ini kena berpegang kepada petunjuk yang Allah Ta'ala berikan. Kena berpegang kepada petunjuk yang Allah Ta'ala berikan. Dalam konteks umat Nabi SAW, huda di sini maksudnya ialah Al-Quran. Sebab itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ayat huda di sini maknanya Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, berkenaan dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat, iaitu di akhirat. Tapi kalau Nabi Adam AS, ketika mana ditujukan kata-kata itu, huda di situ maknanya wahyu yang Allah Ta'ala beri kepada dia lah. Bukannya Al-Quran. Al-Quran untuk kita, tapi bagi kita Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk kepada anak cucu Nabi Adam AS yang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Begitu jugalah wahyu-wahyu yang sebelum, kitab-kitab sebelum Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ, dan siapa yang berpaling daripada apa? An zikri, daripada peringatanku. Fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amaran, ya, jaga-jaga jangan sampai kamu berpaling daripada peringatanku, daripada Al-Quranul Karim. Kerana sesiapa yang berpaling daripada Al-Quranul Karim, maka baginya kehidupan yang sempit. Dhanka itu maksudnya ialah syadidatul dayyiq, yang sempit, yang teramat sangat.
Dan kalimah dongka ni ialah masdar. Masdar. Jadi sebab itulah dia tidak mengikuti kalimah ma'isyah yang muannas. Kan kita tak ada apa, maknanya kata tak perlu kita tanya kenapa ma'isyah tu ada tamar mutah, dongka tak ada tamar mutah. Jawapannya ialah dongka bukan sifat. Dongka itu ialah masdar. Sebab itu dia tidak diubah. Masdar tidak diubah kepada muannas ke, muzakkar ke, jamak ke, mufrad ke, tidak. Dia dongka. Satu saja, dongka. Jadi dongka itu maksudnya ialah sempit. Cuma apa tafsiran dia? Apa maksud kehidupan yang sempit? Kata Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ma'isyatan dongka ni, kehidupan sempit ni, kata Imam Ibn Katsir maksudnya kehidupan dia di dunia ni, di dunia ni kehidupan dia tidak akan mendapat tamakninah, tidak akan dapat ketenangan, dan hatinya tidak akan lapang. Dia akan rasa sempit je hati dia. Walaupun kata Imam Ibn Katsir, wa in tana'ama zahiruhu, sekalipun zahirnya dia berada dalam nikmat, dia berasa nikmat, nampak zahir macam nikmat, kaya contohnya, rumah besar, rumah mewah, kereta mewah, kan, pakai baju yang mahal, katil yang empuk, cushion yang baik, yang empuk. Zahirnya nampak macam dia senang, kan, nampak dia lapang, luas. Tetapi ini janji Allah Ta'ala. Orang tu kalau sekiranya dia tidak mengikuti Al-Quran, dia berpaling daripada Al-Quran, maka Allah Ta'ala kata dia akan hidup dalam keadaan dongka. Jadi walaupun zahirnya nikmat, hatinya tetap akan sempit, dadanya akan sempit. Walaupun dia boleh makan apa yang dia mahu, kata Imam Ibn Katsir. Walaupun dia boleh tinggal di mana sahaja yang dia mahu, dia boleh pilih rumah macam mana dia nak duduk, tetapi hatinya tetap akan qalaq. Qalaq ni maknanya kebingungan, hayrah, dalam kehairanan, syak, hatinya akan ragu-ragu. Dia akan sentiasa dalam hatinya, maknanya kata tak tenang lah. Jadi Imam Ibn Katsir menafsirkan ma'isyatan dongka ni ialah di dunia. Di dunia. Tetapi ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bahawa ma'isyatan dongka ni di kubur. Maknanya di dalam kubur, disempitkan kuburnya. Ini ada hadis, ada riwayat asar daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Ini semua sahabat-sahabat Nabi SAW yang besar ni. Mereka menafsirkan ma'isyatan dongka itu dengan maksud yadhiqu alaihi qabruh. Kuburnya akan menjadi sempit ke atasnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang rusuknya itu akan berceragah, akan saling bertemu. Tulang rusuk kita kan macam ni kan, dia tak bertemu. Tapi bila kubur tu dihimpit, maka dia akan rapat begitu. Dia akan bersilang-silang. Maksud kata memang sempit sungguh. Itu salah satu tafsiran juga, ma'isyatan dongka. Ada tafsiran yang lain, antaranya tafsiran daripada Ikrimah. Ikrimah mengatakan bahawa ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, maksudnya ialah pekerjaan yang haram. Maknanya orang yang berpaling daripada Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan pada dia, Allah Taala akan jadikan bahawa dia ni akan bekerja dengan haram, sumber rezekinya haram. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang tu memang bekerja dalam sumber yang haram, jadi banyak akan baca Quran, mudah-mudahan Allah SWT beri dia, buka pada dia pintu rezeki yang lain, tempat lain, ada rezeki di tempat lain. Begitu juga tafsiran yang lain, Ad-Dhahhak mengatakan bahawa kehidupan yang sempit itu maksudnya ialah pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang hina, mungkin halal tapi hina, kan, pekerjaan yang dipandang lekeh. Itu pun tafsiran ma'isyatan dongka. Itu balasan bagi orang yang berpaling dari Quran. Dan ada juga tafsiran yang lain mengatakan bahawa kehidupan yang sempit itu, ma'isyatan dongka itu, ditafsirkan sebagai ditarik daripadanya perasaan qanaah, perasaan cukup. Allah Ta'ala tarik, keluarkan daripada hati dia, maka dia tak akan pernah rasa cukup. Banyak macam mana pun dia tak akan rasa cukup. Dia tak akan rasa cukup. Dah ada rumah, dia akan nak lagi, dia akan rasa tak cukup. Kenapa orang lain dapat lebih? Kan, dia dapat gaji contohnya 1,000, dia akan rasa tak cukup, nak 2,000, nak 2,000, nak 10,000, 10,000, nak 20,000, 20,000, nak 30,000, 30,000. Bila tamak, perasaan tamak tu semakin cinta dunia itu makin makin bertambah-tambah,
makin berlapis-lapis, maka itu yang dia akan buat dosa. Dia akan menipu orang, dia akan makan rasuah, dia akan scam orang. Ni pagi ni kita dikejutkan dengan 380 jemaah haji yang ditipu. Kan? 380 kalau yang ni lah yang jumlah yang tepat dia. Ya. Satu kepala dia ambil 35,000. Kali dengan 380 maknanya 13 ke 15 saya tengok tadi. Juta. 13 atau 15 juta. Oh, kaya betul. Tapi kaya dengan duit haram lah. Kan? Tapi tengoklah nanti, adakah dia tenang dengan duit haram tu? Pasti tidak. Kerana Allah Ta'ala kata memang, seperti mana kata Imam Ibn Kathir, dia akan rasa tidak tenang. Kan? Kesian makcik tu kan. Allahu Akbar. Salah seorang tu ustaz, tak tahulah, saya nampak macam Ustaz Hanif yang selalu duk ikut Syekh Nuruddin, Ustaz Muhadir. Ada seorang tu nampak macam Ustaz Hanif. Tak tahu mungkin orang lain ke apa ke, tapi nampak macam dia. Kesian 35,000 habis macam tu je. Kumpul duit, masya-Allah. Ada yang bukan semua yang ikut tu adalah orang yang berada, ada yang biasa-biasa je. Ada yang ikut bukan kerana ada duit, tapi kerana memang nak pergi haji. Dah lama tunggu giliran memang tak dapat. Jadi akhirnya bila ada tawaran haji furada, maka dia pun ambil lah. Harga pun murah, 35. Kan? Sebab ada ustaz lain yang kawan-kawan kita jugalah yang kita kenal, dia pun buat dia pun ada offer ke haji furada, tapi tak dapat 35,000. Dia 58. Jadi bila 35,000 ni sepatutnya kita kena ada rasa suspicious sikit. Kena ada rasa curiga. Bukan kita nak menuduh, kita kena semak lebih lagi, kena kaji lebih lagi. Tengok travel tu okey ke tidak, tanya mutawif yang berpengalaman, travel ni okey ke tidak. Kalau semua mutawif kata tak pernah dengar pun, lagilah kena tambah curiga. Kan? Kalau kita nak pilih travel agent ni yang menguruskan haji ke umrah ke, hatta walaupun melancong sekalipun, nak elakkan kerugian, kita kena tanya orang. Kan? Syarikat ni syarikat yang bagus ke tidak, ada tak kenal siapa dalam dia. Kan? Jangan kita ni. Dan kadang ejen-ejen ni pun gunakan ustaz juga. Ustaz-ustaz tu yang cari orang. Jadi masalah. Ustaz-ustaz pun kena berhati-hati kalau sekiranya nak dilantik menjadi ejen. Ejen mencari pelanggan kan. Mungkin dia tak pergi haji, tapi dia tolong carikan orang. Saya sendiri pun ada, entah siapa-siapa, tiba-tiba je hantar WhatsApp. Dia kata boleh tak jadi ejen kan untuk carikan jemaah umrah. Jadi saya kalau tak kenal, saya tak ikut, tak ambil. Walaupun ditawarkan dengan gaji yang mahal. Kita takut. Kan? Mungkin bukan salah kita. Kalau berlakulah macam tu kan. Scam macam tu. Mungkin bukan salah kita, salah bos kita. Majikan kita. Kita hanya ejen ni, perantara je. Tapi kita akan terpalit juga. Kita akan terpalit sebab kita penyebab. Jadi kita kena hati-hati. Bahaya. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Ya. Orang yang menipu-nipu ni memang Allah Akbar. Tak tahulah. Dalam hati tu apa benda yang dia ingat, tak tahulah. Wallahu alam. Kan macam seolah-olah macam tak ada Tuhan, macam tak tahulah, tak tahu macam mana boleh tergamak kan bab haji pula tu. Kan? Main-main dengan bab haji Allahu Akbar. Okey, kemudian Allah Taala kata wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan wa nahsyuruhu, dan kami akan membangkitkan, akan menghimpunkan. Kami akan menghimpunkan. Ya betul. Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Jadi kalau kita tengok ayat ni pun dia ada apa kata, seolah-olah menyokong juga pendapat yang mengatakan bahawa maksud ma'isyatan dongka tadi ialah kubur menghimpit dia. Sebab mula-mula kubur, kemudian mahsyar. Betul tak? Fa innalahu ma'isyatan dongka. Itu dalam kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi dia macam elok. Kronologinya macam elok, macam kena sahaja. Itu antara penguat lah. Antara petunjuk yang menunjukkan dia ada kaitan. Tafsiran tu ada logiknya, ada makna kata kesinambungannya dengan bahagian kedua ayat tersebut. Jadi kata Allah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Buta di sini pun ada beberapa tafsiran. Ya, ada ulama yang menafsirkan buta di sini ialah buta hakiki. Maknanya mata dia tak nampak. Mata dia memang tak nampak. Tetapi ada juga tafsiran yang lain mengatakan bahawa buta di sini bukan mata tak nampak, mata nampak. Cuma dia tidak akan ada hujah untuk membela dirinya. Maka keadaannya sama seperti orang yang buta. Tidak ada hujah. Maknanya ketika mana hari penghisapan, ketika mana dia dipanggil oleh Allah untuk dihisap amalannya, maka bila ditanya tentang dosa-dosanya, dia tak akan dapat defend dirinya. Seperti mana orang dalam mahkamah yang tidak ada hujah, dia tak akan dapat defend dirinya. Jadi keadaannya sama seperti buta. Kerana itu dipanggil buta di sini. Bukan buta hakiki, tetapi buta maknawi. Ada juga yang mengatakan, pendapat yang kata buta hujah itu ialah Imam Mujahid yang menafsirkan begitu. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa buta di sini maksudnya ialah nanti bila di hari akhirat dia bangkit daripada kubur dia. Maksud buta di sini ialah dia tidak akan nampak tempat lain melainkan neraka jahanam. Dia akan nampak, memang makna kata dalam fikiran dia memang dia akan terbayang je neraka jahanam kesudahannya nanti. Makna kata dia memang langsung akan putus harapannya daripada syurga, daripada rahmat Allah, daripada keampunan, daripada syafaat. Memang Allah Ta'ala akan bayangkan pada mata hatinya tu memang neraka macam tu. Jadi dinamakan buta. Bukan kerana buta hakiki, tapi kerana buta maknawi. Hatinya itu memang akan Allah Ta'ala, itu yang kata ditakut-takutkan. Itu yang Nabi SAW kata, hadis kursi, Allah Ta'ala kata, la ajma'u fi abdi baina khaufain. Aku tidak akan menghimpunkan dua ketakutan dalam diri seorang hamba. Fa in khafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Kalau sekiranya hamba-Ku berasa takut kepada aku di dunia, maka aku akan amankan dia di akhirat. Amantuhu fil akhirah. Fa idza amina fil dunya akhaftuhu fil akhirah. Kalau di dunia dia berasa aman, maknanya tak takut pada Allah, maka di akhirat aku akan takutkan dia pada hari akhirat. Jadi orang yang ditakutkan oleh Allah, salah satu bentuknya macam itulah. Dia bangkit saja pada kubur, memang akan dibayangkan dalam fikiran dia, dalam hatinya bahawa neraka. Dia memang akan masuk neraka. Macam di psycho lah. Kan? Otaknya tu akan fikir neraka je. Memang tak akan nampak langsung keampunan Allah Ta'ala. Akan ditakut-takutkan dalam hatinya begitu. Itu yang dikatakan buta. Buta, tak nampak lain dah. Allahu Akbar. Dan hadis tu sangat bagus dihayati. Bahawa seorang hamba itu tidak akan berlaku dua ketakutan dalam hati dia. Sama ada dia takut pada Allah di dunia, lalu di akhirat dia aman, atau dia aman daripada kemurkaan Allah di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan ditakutkan. Tapi sekali-kali tidak akan berlaku seorang itu takut dua-dua. Allah Ta'ala kata, aku tidak akan himpunkan dua ketakutan dalam hati seorang hamba. Tak akan berlaku di mana seorang hamba tu takut pada Allah di dunia, dan di akhirat pun dia akan ditakutkan. Tak akan. Ataupun dia aman di dunia, di akhirat pun dia aman. Pun tak akan. Dia salah satu. Jadi biarlah kita takut pada Allah di dunia. Kemudian kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, pendapat yang lebih tepat ialah pendapat pertama, iaitu buta itu ialah buta hakiki. Ini pandangan yang dipilih oleh Syekh Tantawi lah. Dia kata buta itu ialah buta hakiki. Kerana apa? Kerana bahasa Arab ni, dia kalau sekiranya asal usul suatu makna itu ialah hakiki, sehinggalah datang petunjuk yang menunjukkan makna perkataan itu bukan hakiki tapi kiasan. Jadi dalam ayat ni tidak ada apa-apa petunjuk yang menunjukkan ianya kiasan. Tak ada petunjuk. Jadi kita kena tafsirkan secara hakiki. Melainkan kalau ada petunjuk, kita ikut petunjuk. Tapi dalam ayat ni tidak ada sebarang petunjuk. Tidak ada hint. Tidak ada hint yang menunjukkan bahawa buta di sini ialah buta maknawi. Jadi Syekh Tantawi lebih cenderung kepada tafsiran yang mengatakan buta di sini buta hakiki. Maknanya bila dia bangkit daripada kubur, memang matanya tak akan nampak. Walaupun dia cuba sedaya upaya untuk buka mata dia, dia tak akan nampak apa-apa. Dia akan buta. Cuma timbul kemusykilan kalau begitu tafsirannya, maka ini seolah-olah bercanggah dengan surah Maryam ayat 38. Allah Ta'ala kata, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Orang-orang kafir itu
betapa betapa kuatnya pendengaran mereka dan penglihatan mereka pada hari di mana mereka datang kepada kami. Dalam surah Maryam ayat 38 kata mereka ni sangat mendengar dan sangat melihat. Begitu jugalah dalam surah As-Sajdah kan kita biasa baca Rabbana absarna. Absarna. Orang kafir kata wahai Tuhan kami telah melihat. Melihat pula, tapi di sini kata wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka masalah ni telah pun dijawab oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiah Al-Jamal, iaitu syarah kepada tafsir Al-Jalalain. Beliau berkata yang dimaksudkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, buta di sini bermula daripada dia bangkit daripada kubur sampailah sebelum masuk neraka. Tetapi bila dia masuk dalam neraka, itulah yang ayat tadi tu, Rabbana absarna wa sami'na. Masuk neraka je, pluk, Allah Ta'ala celikkan mata dia akan nampak. Dengan takwilan tersebut, maka tidak ada percanggahan lah di antara dua ayat. Kedua-dua tu dapat diselarikan. Jadi bila dia bangkit daripada kubur, sampailah dia sebelum masuk ke neraka, dia buta. Tapi bila masuk dalam neraka, lepas daripada pintu neraka tu masuk border, terus celik. Terus dia celik. Itu yang Allah Ta'ala kata mereka akan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Dan itulah yang dikatakan dalam ayat surah 38 surah Maryam, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Alangkah dengarnya mereka dan alangkah betapa jelasnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia iaitu orang kafir, orang yang tidak mengendahkan atau berpaling daripada peringatan Allah Taala tadi, dia akan berkata di hari akhirat nanti, wahai Tuhanku, mengapa kamu menghimpunkan aku, membangkitkan aku, menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dahulunya celik. Ini antara ayat yang menunjukkan bahawa buta di sini buta hakiki, sebab dia balas dengan wa qad kuntu basira. Kan, dia berkata dulu aku di dunia celik. Jadi bermakna buta di situ buta yang lawannya celik. Buta mata lah. Wa qad kuntu basira. Dia kata, wahai Allah, saya dahulu di dunia celik, tak ada buta, tapi kenapa di akhirat saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Maka apa jawapannya? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Taala berkata, menjawab, kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah. Maknanya Allah Taala kata macam itulah balasannya. Atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu telah melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, dan demikianlah pada hari ini kamu pula dilupakan. Maknanya dulu ayat-ayat kami telah datang pada kamu, Quran telah datang pada kamu, yang mengajar Quran pun telah datang pada kamu, Nabi telah diutuskan pada kamu, ulama telah datang di tempat kamu, pendakwah telah datang di tempat kamu, membacakan ayat-ayat Allah, tapi kamu lupakan, kamu tinggalkan, kamu abaikan. Maka sekarang ni kamu diabaikan. Begitu. Jadi fanasi taha di sini, nasia kita pernah sebutkan sebelum ni. Nasia ni bukan hanya maksudnya lupa. Kalau lupa maknanya kalau kita hafal Quran kemudian kita lupa, termasuklah ayat ni. Nauzubillah min zalik. Kan, jangan saya pun termasuk kan, nauzubillah. Lupa di sini maksudnya ialah taroka, seperti mana kita sebutkan sebelum ni kan. Jadi nasia dalam bahasa Arab, terutamanya dalam Quran lah, kadang-kadang bukan maksudnya lupa, maknanya tak hafal, tapi maksudnya tinggalkan. Dia tak nak ambil. Itu maksudnya, itulah yang dimaksudkan dengan kalimah nasia. Jadi dosa di sini bukannya kerana dia lupa hafal Quran kemudian lupa. Ya betul, orang yang melupakan hafalan Quran tanpa dia berusaha nak catch up balik, nak ambil balik, nak ulang kaji balik hafalannya, itu pun satu dosa lah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantulah kita untuk mengingat semula ayat-ayat yang kita hafal. Itu pun satu dosa. Tapi yang di sini bukan itu maksudnya. Yang di sini ialah
fanasitaha maksudnya lah kamu telah meninggalkannya, kamu telah berpaling, kamu telah menolaknya, kamu telah deny, kamu macam tu. Itu maksudnya itu maksud nasiya di sini, lupa di sini. Bukannya lupa maknanya tak ingat. Bukan. Jadi kata Allah Taala wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah pada hari ini kamu juga dilupakan, kamu juga diabaikan. Ialah maknanya bila Allah Taala cabut penglihatannya itu tanda Allah Taala abaikan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas. Asrafa maknanya melampaui batas. Sebab tu membazir dipanggil israf, kerana orang yang membazir itu mereka telah melampaui batas. Demikianlah najzi, kami membalas man asrafa, orang yang sesiapa yang melampaui batas, walam yu'min, dan tidak beriman, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan pastilah lam kalau tak ada alif begitu, lam semata-mata tanpa ada alif, maknanya adalah pasti, confirm. Confirm Allah Ta'ala kata, dan confirm pasti azab akhirat itu lebih dahsyat, lebih berat, wa abqa, dan lebih kekal, maknanya lebih berpanjangan daripada azab yang ada di dunia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha. Maka adakah belum afalam yahdi lahum, adakah belum menunjukkan kepada mereka, kam ahlakna qablahum, betapa banyak kami telah membinasakan sebelum mereka. Maknanya kisah-kisah sebelum ni, kisah-kisah Allah Ta'ala membinasakan orang-orang terdahulu, apakah kisah-kisah itu belum cukup memberikan petunjuk kepada mereka? Afalam yahdilahum, adakah belum memberikan petunjuk kepada mereka? Apa yang belum memberikan petunjuk? Kisah-kisah ataupun betapa banyak kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, minal kurun, daripada kurun-kurun, maknanya kurun-kurun yang lalu, yamshuna fi masakinihim, sedangkan mereka berulang-alik, yamshun, berjalan, fi masakinihim, di tempat-tempat tinggal mereka, di tempat-tempat tinggal kaum-kaum terdahulu. Maksudnya mereka, iaitu orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, apakah mereka tidak mengambil pengajaran daripada kebinasaan kaum-kaum terdahulu, sedangkan mereka duk lalu ulang-alik melalui perkampungan-perkampungan orang yang diazab. Kaum apa tu dekat utara Madinah tu, saya lupalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaum Samud ke? Bukan, kaum Ad rasanya, kaum Ad. Ada perkampungan orang-orang Mekah Madinah, kalau nak ke Syam berniaga, memang mereka akan lalu. Mereka akan lalu perkampungan tersebut. Perkampungan yang mana diazab oleh Allah. Kaum Samud atau kaum Ad, saya tak ingat. Tapi seingat saya kaum Ad. Bukan. Kaum Samud. Nanti kena tengok balik lah. Kaum Samud rasanya. Sekarang ni nama tempat tu ialah Madain Soleh. Madain tu maknanya bandar-bandar, Soleh maknanya Nabi Soleh. Seingat saya Nabi Soleh diutuskan kepada kaum Samud. Jadi kalau sekarang ni pun tempat tu jadi pelancongan pula dah. Tu kadang-kadang kita pun kena tengok juga kan. Kalau kita nak melancong ni, apakah kita nak pergi tempat-tempat yang diazab oleh Allah, tempat-tempat yang Allah murkai, seperti Laut Mati kan, tempat kaum Nabi Lut diazab, ataupun di Madain Soleh, ataupun di piramid. Saya sepanjang duduk Mesir tak pernah langsung pergi piramid. Pergi kat luar je lah, tak masuk pagar tu pun. Apatah lagi masuk piramid tu memang tak lah. Jadi kata Nabi SAW, jangan kamu lalui tempat-tempat orang yang diazab oleh Allah. Kalau kamu nak lalu juga, hendaklah kamu lalu dalam keadaan menangis.
Maknanya dengan keadaan mengambil iktibar. Disuruh kita mengambil iktibar, bukannya ambil ambil gambar. ambil selfie. Ambil selfie dengan muka senyum, itu bukan iktibar. Ya, disuruh kita, kalau kita terpaksa lalu tempat tu, maka kita kena dalam keadaan menangis, dalam keadaan mengambil iktibar. Jadi perkampungan tersebut, perkampungan orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang menjadi laluan bagi orang-orang Arab Quraisy. Kita pun tahu surah ni surah Makkiyah kan, surah Makkiyah, jadi ditujukan pada orang Mekah. Tetapi apakah mereka tidak mengambil pengajaran? Kata Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu laayat, adalah tanda-tanda liulin nuha, bagi orang-orang yang memiliki nuha. Nuha ni maknanya akal. Orang yang memiliki akal. Jadi nuha ni adalah akal. Kenapa dipanggil nuha? Kita kena tahu nuha ni adalah jamak kepada nuhyah. 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 Jadi nuha ni plural. Singular dia ialah nuhyah. Nuhyah tu maksudnya apa? Maksudnya larangan. Larangan. Sebab apa akal dipanggil nuhyah atau nuha? Kata Syekh Tontawi, kerana akal itu fungsinya ialah melarang kita daripada perkara yang buruk. Akal adalah pelarang. Pencegah lah kita katakan. Akal adalah pencegah, yang mencegah kita daripada maksiat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Yang demikian itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti kepada orang yang ada akal, yang mana akalnya itu berfungsi. Kalau ada akal saya tapi tak fungsi, tak boleh. Sebab itu dipanggil ulin nuha, yang berfungsi untuk mencegah, menghalang seseorang daripada kelakuan-kelakuan yang buruk. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Dan walaula dan jika tidaklah kerana kalimatun sabaqat, kalimah yang telah berlalu, min rabbika, daripada Tuhan kamu, lakana lizaman, maka pastilah telah pun dalam terjemahan dia akan bawa wa ajalul musamma tu, dia bawa ke depan. Tak apalah, kita bawa ke depan lah. Kalau ayat biasa kita akan kata begini, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika wa ajalun musamma lakana lizaman. Dia ada terbalik-terbalik. Betul-betul. Dalam tafsir Qurtubi ada sebut begitu. Ayat ni sebenarnya ada terbalik-terbalik. Terbalik-terbalik ni pun dia ada hikmahnya lah, bukan sebarangan. Kan? Kalau dalam ayat kita orang biasa, kita akan kata walaula kalimatun sabaqat mir rabbika wa ajalum musamma lakana lizama. Terbalik. Jadi kita terjemahkan yang terbalik lah supaya mudah faham. Dan kalaulah bukan kerana kalimat ni maknanya keputusan Allah, sabaqat yang telah berlalu, mir rabbika daripada Tuhan kamu, wa ajalum musamma dan juga tempoh yang telah ditetapkan, lakana lizama, maka pastilah sudah pastilah berlaku. Apa yang berlaku? Azab. Iaitu azab. Maksudnya Allah Ta'ala beritahu begini, kalau bukan kerana takdir Allah yang sudah sedia kala mengatakan bahawa mereka ni dibiarkan, orang-orang musyrikin Quraisy ni ditangguhkan azab. Dan kalaulah bukan kerana ajal musamma, satu tempoh yang telah ditetapkan, iaitu hari akhirat, kalau bukan kerana itu, maka pastilah lizama, pastilah azab itu sudah kena sekarang ni juga, kata Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Ataupun mudah bahasanya ialah, kalaulah bukan kerana suatu ketetapan yang sudah azali bahawa mereka ni ditangguhkan azabnya, dan bukan kerana adanya hari akhirat, satu tempoh yang telah ditetapkan untuk mereka diazab, kalau bukan kerana itu, nescaya sekarang ni juga aku azab mereka, sekarang ni juga aku hancurkan musyrikin Quraisy, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini menunjukkan bahawa semua benda dah ditetapkan oleh Allah. Bila seorang kafir itu diazab,
di mana dia akan kena azab, semua dah ditetapkan. Jadi untuk orang musyrikin Quraisy ni memang Allah dah tetapkan masanya bukan ketika mana pada waktu Nabi SAW berada di Mekah. Bukan ketika itu mereka diazab. Bila azabnya? Iaitu di hari akhirat. Atau sebahagian ulama lain kata, wa ajalum musamma itu, tempoh yang tertentu itu maksudnya lah ketika Perang Badar. Perang Badar itulah azab yang ditangguhkan oleh Allah. Sepatutnya kena awal tapi Allah Ta'ala tangguhkan. Tapi ada ulama kata maksud tempoh yang ditetapkan itulah di akhirat nanti. Lagi jauh. Ya, kalau bukan kerana itulah yang Allah Ta'ala dah tetapkan, maka nescaya dah lama dah mereka kena azab waktu itu juga. Waktu di mana mereka menentang Nabi SAW. Jadi kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, apa hikmah? Hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melambatkan azab kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW. Apa hikmahnya dilewatkan? Kenapa tidak dihancurkan terus? Siapa lawan Nabi SAW je, siapa baling tai unta, siapa letakkan perut lembu, unta di atas belakang Nabi SAW ketika sujud, siapa sahaja yang seksa Nabi SAW terus akan dikenakan balasan. Kenapa tidak begitu? Kenapa dilewatkan? Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, kerana 3 sebab. Pertama ialah kerana memuliakan Nabi SAW. Memuliakan Nabi SAW. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ma kana Allahu li yu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah Ta'ala mengazab mereka dalam keadaan kamu masih ada di kalangan mereka. Kamu masih lagi duduk bersama mereka dalam Mekah. Jadi Allah Ta'ala tidak mengazab mereka sebab kamu ada dalam tu sekali. Jadi untuk muliakan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala tidak mengazab orang-orang musyrikin Quraisy ketika di Mekah. Sebab Nabi SAW duduk situ lagi. Itu yang pertama, kerana memuliakan Nabi SAW. Yalah, kalau Nabi SAW tengok depan mata mereka kena azab, jadi Nabi SAW akan berduka cita. Sebab Nabi sayang pada umat. Walaupun pada orang kafir pun Nabi SAW sayang. Yang kedua ialah kerana apa? Kerana Allah tahu. Ini kedua ni penting juga. Kerana Allah tahu dari kalangan anak cucu mereka musyrikin Quraisy itu ada yang akan beriman. Kalau mereka kena azab, tak sempat nak beranak. Kan? Dalam sulbi-sulbi mereka itu ada terkandung benih-benih yang mana lepas tu akan lahir dan akan beriman. Jadi kalau mereka diazab, maknanya kata tak lahirlah generasi baru yang beriman. Jadi Allah Ta'ala tahu mereka ni akan lahir daripada anak-anak cucu mereka orang yang beriman. Sebab tu ketika Nabi SAW diseksa ketika dibaling batu dan sebagainya ketika di Taif, ya, bila malaikat menawarkan untuk dilagakan 2 bukit untuk dimusnahkan kaum penduduk Taif, kata Nabi SAW, biarkan. Kan, kerana akan lahir daripada mereka ni keturunan yang akan Islam, yang akan beriman. Dan terbukti bahawa di kalangan orang Taif memang lahir pejuang-pejuang Islam. Orang yang pertama bawa Islam ke India ialah orang Taif, kan, Muhammad bin Qasim. Orang Taif. Kalaulah ketika itu Nabi SAW bengang sungguh, hancurkanlah je, dia orang ni memang tak ada guna lah, maka Muhammad bin Qasim pun tak lahir lah. Kan? Muhammad bin Qasim lahir daripada orang Taif. Daripada golongan orang Taif yang menghalau Nabi SAW. Itu dia punya hikmah dia. Ditangguhkan azab. Yang ketiga ialah, yang ketiga kata Syekh Tantawi, hikmah yang tertentu, kerana hikmah yang tertentu yang Allah Ta'ala mengetahuinya. Mana ada lagi lah, tapi kita tak tahu kan. Adalah hikmah tertentu yang Allah Ta'ala nak, yang tersimpan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka sabarlah ke atas apa yang mereka katakan. Kenapa tiba-tiba maka sabarlah? Apa kaitannya dengan sebelumnya? Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, maksudnya begini. Setelah kami ceritakan pada kamu bahawa azab untuk musuh kamu itu ditangguhkan, kamu dah tahu kan azab mereka ni ditangguhkan, maka kamu kena sabar. Itu dia punya kaitan dia.
Sebelum ni kan ayat tadi kan cerita tentang tangguh, azab ditangguh. Setelah kamu tahu bahawa mereka ni tidak akan diazab sekarang, wahai Muhammad, maka selama tempoh ini kamu sabarlah sekejap. Itu dia punya kaitan dia. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang mereka katakan. Mereka kata kamu gila, mereka kata kamu ni tukang sihir dan sebagainya. Kamu sabar. Berkenaan dengan ayat ini, ada sebahagian Imam Qurtubi kata ada sebahagian ulama berpandangan ayat ni telah dimansuhkan. Sebab apa? Sebab bila kata sabar, maknanya tak bolehlah Nabi SAW berjihad melawan mereka. Maka ayat ni dimansuhkan dengan ayat-ayat lain yang menyuruh berjihad, berperang. Sebab sabar dan perang tu dia berlawanan kan. Kalau sabar maknanya tak bolehlah Nabi SAW tak boleh lawan lah. Kena sabar. Jadi ada sebahagian ulama berpandangan ayat-ayat begini, ayat yang suruh sabar dan sebagainya, ini pada awal-awal dahulu tak boleh lawan. Tapi bila datang ayat yang menyuruh jihad, berperang, ayat-ayat jihad dan perang itu memansuhkan ayat-ayat yang suruh sabar. Itu satu pandangan lah. Tapi ada pandangan lain mengatakan tidak mansuh. Ini saya cenderung pada pendapat ni lah. Sebab kita nak kata mansuh ni bukan senang. Kita nak kata ayat Allah ni mansuh, bukan senang. Susah. Dia ada kaedah dia, bukannya suka-suka. Ada pandangan mengatakan bahawa tidak mansuh. Sebab apa? Sebab walaupun Nabi SAW selepas berhijrah diperintahkan untuk berjihad, dengan jihad tu boleh lawan balik, tapi tetap ada juga kan ujian-ujian daripada orang musyrikin, tetap ada. Kan? Lepas perang Badar ada lagi ujian daripada orang kafir musyrikin. Lepas Uhud ada lagi. Jadi ujian tu sentiasa ada. Jadi tidak ada kontradik, tidak ada percanggahan di antara sabar dan juga jihad. Jihad pun kena buat, sabar pun kena buat. Jadi tidaklah dikatakan mansuh. Ini pendapat kedua dan inilah yang insya-Allah mudah-mudahan tepatlah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wasabbih bihamdi rabbika." Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, wa min ana'il laili, dan daripada waktu-waktu malam, maka bertasbihlah, wa atrafan nahar, dan hujung-hujung siang, la'allaka tarda, mudah-mudahan kamu redha. Mudah-mudahan kamu redha, iaitu maksudnya redha mendapat ganjaran, mendapat sebaik-baik balasan. Ayat ini pun ada beberapa tafsiran. Kebanyakan ulama, kata Syekh Tantawi, kebanyakan ulama menafsirkan perintah bertasbih di sini ialah bukanlah subhanallah bukan, tapi maksudnya lah sembahyang fardu. Wasabbih bihamdi rabbika di sini maksudnya lah kerjakanlah sembahyang fardu yang 5. Sebab itu disebutkan 5 waktu kan, 5 waktu. Pertama ialah qabla tulu'isy syams, sebelum terbit matahari, maknanya waktu subuh. Ini dia tafsiran waktu-waktu tu pun ada beza antara Ibn Katsir dengan Al-Qurtubi. Yang mudah saya tengok apa yang disebutkan dalam tafsir Qurtubi lah. Saya bagi yang mudah. Imam Qurtubi kata begini, qabla tulu'isy syams, sebelum terbit matahari maksudnya sembahyang subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari maksudnya asar. Okey, subuh dan asar dah ada. Wa min ana'il laili fasabbih, dan daripada waktu-waktu malam hendaklah kamu bertasbih. Maksudnya hendaklah kamu tunaikan solat fardu, iaitu waktu isyak. Malam maknanya isyak. Wa atrafan nahar, dan hujung-hujung siang. Hujung-hujung siang ni nak kena faham, kena ni sikit, detail sikit. Hujung-hujung siang, maksud hujung-hujung siang ni digunakan atraf, hujung-hujung siang. Kata Imam Qurtubi maksudnya ialah maghrib dan juga zuhur. Maghrib dan zuhur dia kata. Sebab Imam Qurtubi kata siang ni dibahagikan pada 2. Fasa pertama ialah daripada terbit matahari sehinggalah matahari tegak. Fasa kedua ialah ketika matahari sudah tergelincir sampailah terbenam. Jadi 1, 2. Jadi hujung pertama ialah zuhur. Hujung kedua ialah maghrib. Kan? Dia macam ni, matahari macam ni kan. Matahari naik,
Okey, habis fasa pertama. Hujungnya, sebelahnya ialah Zuhur. Zuhur ialah penghujung bagi fasa pertama. Kemudian masuk fasa kedua. Habis main Zuhur, masuk fasa kedua. Sampailah terbenam matahari, hujung fasa kedua ialah Maghrib. Jadi, apa tadi? Sebelum terbit matahari, Asar. Astagfirullahaladzim, sebelum terbit matahari, subuh. Sebelum tenggelam matahari, Asar. Malam, Isyak. Atrafan nahar, penghujung siang, maksudnya Zuhur dan Maghrib. Cukuplah 5. Ada kalau Ibn Kathir lain pula. Tapi saya tak nak kelirukan. Nanti kan lain pula, pening pula nak hafal. Ambil satu je, hafal satu je. Cukup dah. Jadi maknanya 5. Tetapi maknanya kata, tak kira lah ikut Ibn Kathir ke, Imam Qurtubi ke, mereka sepakat bahawasanya maksudnya ialah sembahyang fardu 5 waktu. Cuma 5 waktu tu yang mana satu? Mana satu yang dikatakan hujung siang, waktu malam. Ada yang kata malam tu termasuk Maghrib. Pun ada juga. Kan? So Zuhur tu tak tahu Zuhur masuk mana. Ada yang kata, itulah maksud kata ada yang tafsirannya lain. Tapi kesimpulannya sama, sembahyang fardu. Ini satu pendapat lah. Walaupun berbeza dari sudut tafsiran penentuan waktu itu. Tapi satulah maksudnya ialah satu saja, iaitu sembahyang fardu. Tapi kalau mengikut tafsiran Al-Hasan Al-Basri, dia kata yang dimaksudkan dengan maksud ayat ini ialah sembahyang sunat. Sebab sembahyang fardu ni memang kita dah sedia maklum. Kan? Isra Mi'raj, Allah Ta'ala dah kurniakan sembahyang fardu. Jadi sembahyang yang dimaksudkan di sini ialah sembahyang sunat. Allah Ta'ala sebutkan masa-masa itu ialah makna kata perbanyakkanlah sembahyang sunat. Setiap masa kamu kena banyakkan sembahyang sunat. Penghujung malam kan. Jadi penghujung malam tu maknanya tahajud. Macam itulah. Begitulah dia punya tafsiran dia. Baik. Okeylah. Kita berhenti di sini insya-Allah. Jadi nanti pada masa akan datang kita akan sambung lagi ayat yang ke-131. Dan mungkin kuliah yang akan datang ni kira akhirlah untuk surah Toha ni. Jadi kita boleh fikir-fikirkanlah surah apa yang kita nak baca selepas surah Toha. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah. Sekiranya ada salah silap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat pengajaran yang boleh kita ambil dan kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka